Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma barik, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan limpah kurnianya kita diizinkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berhimpun di dalam masjid, duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita mendapat tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita nak menyambung lagi bicara para khulafa, umara dan para salihin ketika mana saat-saat mereka ni nak hampir wafat ataupun nak meninggal dunia. Kerana orang-orang yang kita nak sebut nama-nama dia, mereka ni adalah orang-orang yang kebanyakannya adalah daripada golongan-golongan tabi'in. Maksud tabi'in ini ialah orang yang masih sempat berjumpa dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi mereka ni dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lagi tak jauh. Sudah tentu dalam keadaan mereka masih lagi bertemu dengan para sahabat, banyak kelebihan-kelebihan dan nikmat-nikmat yang diterima dengan sebab Allah Ta'ala memberikan kelebihan kepada para sahabat yang masih tinggal. Jadi dengan sebab itu, melihat kehidupan orang-orang ini, mudah-mudahan dia menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita nak melihat bagaimana kata-kata Abdul Malik bin Marwan, seorang daripada Amirul Mukminin Bani Umayyah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi daraini. Ketika mana Khalifah Abdul Malik bin Marwan, iaitu kerajaan Daulah Bani Umayyah, sudah dekat dengan ajalnya, ia memandang ke arah seorang tukang cuci pakaian di wilayah Damaskus, ni di Syria, yang sedang sibuk bekerja. Maka khalifah bergumam atau bercakap seorang-seorang diri, seandainya saja aku seorang tukang cuci itu yang setiap hari makan daripada hasil pekerjaannya sendiri, dan seandainya saja aku tidak pernah memegang tampuk kekuasaan apapun di dunia ini. Jadi nak tunjuk pada kita, tuan-tuan, usaha dengan tangan sendiri, dengan tangan empat kerat ni, dengan tenaga sendiri, daripada hasil gaji sebagai kita ni bertugas dan sebagainya, maka kerja sebagai orang tukang cuci ni adalah lebih baik daripada dapat gaji ribu-ribu sebagai pemerintah. Sebab apa? Kadang-kadang banyak yang jalannya tak betul. Nah, ini kata-kata Abdul Malik bin Marwan. Walaupun orang-orang ni adalah orang-orang yang amanah, kan? Orang-orang yang amanah dalam pentadbiran, tapi dia memandang begitu. Kerana apa? Kerana saat nak kembali kepada Allah, manusia tak kira siapa, dia ada rasa gerun dengan Allah Ta'ala. Kerana bimbang setiap apa yang dia makan. Kerana apa? Disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berganjak kaki anak Adam
tak akan berganjak, melainkan akan ditanya umurnya, di mana dihabiskan, di mana digunakan, hartanya daripada mana dapat, mana dihabiskan. Itu semua akan ditanya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dengan sebab itu orang ni kerana ada iman dan keyakinan dia pada Allah Subhanahu Wa Taala, saat dia kerana dia memegang tampuk pemerintahan, dia diberi kuasa, dia bimbang nak kembali kepada Allah, takut-takut apa yang dibuat selama ni salah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Orang nak tegur takut. Kan? Orang nak tegur takut. Walaupun hari ni ada penasihat, kadang-kadang penasihat pun tak, dia tak pakai lantik je penasihat, tapi tak pakai pun penasihat 2% ada lah, kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada je penasihat tapi tak dipakainya, kan? Buat syarat aja. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, banyak jadi begitulah, kan? Bila kita dah duduk di dalam pentadbiran ni, kita tahu kadang-kadang nak menegur orang-orang atasan ni bukan senang, kan? Bukan senang. Walaupun maknanya dari sudut kebolehan atau autoriti itu menegur, sebab dengan label jawatan boleh menegur, tapi tak dipakainya. Tegur ajalah, masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, cabarannya besar, menjadi pemimpin walaupun gajinya banyak, tapi kena ingat besok di depan Allah Ta'ala dia punya soalannya terlalu banyak, kan? Terlalu banyak soalan yang nak jawab. Kita sendiri sama juga, orang yang ada harta, orang yang ada makna kemewahan, besok semuanya akan ditanya di depan Allah, mana didapati, mana dipulangkan, mana dikembalikan balik, kan? Kalau tak ada harta pun Allah Ta'ala akan tanya juga kepada kita, sebab kita diberi umur, di mana umur ni dihabiskan. Besok kita kena jawab di depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka rupanya ucapan ini didengar oleh Abu Hazm, yang kemudiannya menyahut segala puji bagi Allah yang telah menjadikan orang-orang yang ketika sedang menghadapi ajal kematian berharap boleh hidup seperti kami ini. Sebab tu orang-orang yang nak mati tuan-tuan, dia punya harapannya kalau boleh hidup 1000 tahun lagi, kan? Sebab apa? Sebab dia dah nampak. Sebab tu Allah Ta'ala berfirman, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Orang yang saat dia mati ni, kalau di akhirat, dalam kubur, dia masuk dalam kubur memang dia lihat semua. Tapi saat orang yang nak mati ni tuan-tuan, Allah Ta'ala menampakkan semua yang asalnya yang dinafikan ketika mana di dunia. Hari ni kalau kita ibadat semayang, kita tak nampak kelebihan ibadat. Kalau hari ni kita duduk dalam majlis ilmu, kita tak nampak apakah ganjaran dan kelebihan orang menuntut ilmu. Hari ni kita tuan-tuan baca Quran, kita tidak nampak, walaupun kita dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setiap satu huruf 10 ganjaran, 10 kebajikan. Kita tak nampak. Tapi di saat-saat kita mati besok, Allah Ta'ala akan nampakkan betapa kita pada waktu itu menyatakan kekesalan dan kerugian kita depan Allah, tapi tak ada nilai. Sebab tu dia kata Rabbana absarna, ya Allah kami dah melihat dah, kan? Wa sami'na, dan kami dah dengar dah. Hari ni yang kami napi-napikan dulu, orang ajak duduk majlis ilmu ni, kami napi, kami tak nak pergi. Kelebihan i'tiqad dalam masjid, kami tak buat. Sekarang kami dah nampak. Maka ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia supaya kami boleh buat ibadat. Jadi tuan-tuan, mati mana boleh tercepat dan terlambat. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Iza jaa ajaluhum, kiranya datangnya kematian itu, la yastakhiru nasa'atan wa la yastaqdimun. Tak terawal, tidak terlambat, dia tetap. Sebab tu makna Ibnu Hazm, seorang ulama
yang ada di Dimashq pada waktu itu mengatakan, segala puji bagi Allah kerana dia dah melihat saat dia nak mati itu, dia mengharapkan hidup. Maknanya dengar Malik bin Marwan berkata tu, seolah-olah Malik bin Marwan ini berharap untuk hidup lama lagi, janganlah mati waktu tu. Sebaliknya, ketika sedang menghadapi ajal kematian, kami tidak berharap boleh seperti mereka. Tapi bila dah saat nak mati, tak boleh. Harapan tak akan maknanya terlaksana, tuan-tuan. Kan? Harapan tu tidak akan terlaksana lagi, kerana mati tetap. Sampai waktu dia akan mati. Tak boleh nak kembali balik. Kita kena lihat dah waktu kita waktu ni. Kalau hari ni kita 60, kita boleh kembali tak balik umurnya kita waktu 6 tahun? Buangkan kosong tu, kan? Pergi pakai seluar pendek, tak ada baju, duk main tepi, main kejar-kejar, main tinting, boleh? Orang kata ni hilang akal ni orang tua ni, dah sasau dah. Tak boleh, tuan-tuan. Dia tak akan boleh kembali, tak boleh kembali lagi. Yang boleh kita ingat lah, dulu ayah ni kat sini tempat ayah main dulu, main godam, main guli kat sini lah. Ingat aja, tak boleh nak kembali balik. Umur 60 tahun bawa goli main dengan itu, memang orang baling ke laut, tuan-tuan. Ni semua dah tahu, dah otak putus dah, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu kita kena ingat kata-kata ni, kan? Orang nak mati memang tetap dia akan datang. Dengan sebab itu bersedia. Kita ni kena membuat persediaan. Maka saat sudah di dalam keadaan kritikal, Abdul Malik bin Marwan, saat di dalam sakratul maut, Abdul Malik bin Marwan ditanya. Orang tanya lagi, dalam saat-saat ni, kerana dia ni orang tabi'in, orang yang hidup jumpa dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Maka orang tanya, bagaimana keadaan anda? Bagaimana keadaan kau waktu ni, wahai Amirul Mukminin? Saat ni, waktu ni, macam mana keadaan kau? Layanan Allah Ta'ala kepada kau waktu ni. Kau seorang pemimpin besar, kau seorang Amir Mukminin, kau memerintah lama. Allah Ta'ala bagi kau kuasa, bagi kau kedudukan. Hari ni aku nak tanya, saat kau nak mati ni, bagaimana layanan malaikat-malaikat Allah Ta'ala pada kau? Nak bagi tahu. Maka jawab Amirul Mukminin dengan firman Allah Ta'ala. Amirul Mukminin orang hafal Quran, tuan-tuan, kan? Dulu pemimpin-pemimpin, khalifah orang hafal Quran, kan? Maka dia pun mengeluarkan satu ayat daripada surah An'am. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum. Dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri, sendirian-sendirian, kan? Sebagaimana kami ciptakan pada mula. Dia baca ayat ini, dia pun sebut bahawa dulu lahir daripada perut ibu seorang-seorang. Waktu lahir daripada perut ibu, tak ada siapa yang teman kan. Lahir bersendiri, besok kembali kepada Allah bersendiri. Tak ada siapa yang teman, tuan-tuan. Kan? Kita ada dalam perut ibu dulu sendiri-sendiri, kan? Kita besok masuk dalam perut bumi sendiri-sendiri juga. Melainkan kalau sekiranya hidup dekat atas dunia ada amalan, adalah sahabat. Dekat atas dunia ada baca suratul mulk, adalah teman. Dekat atas dunia ada amalan sedekah, ada teman. Kan? Ada solat, ada teman. Kan? Ada Quran, ada teman dalam kubur. Kan? Tapi kalau hidup dekat atas dunia tak ada amalan, kan? Amalan tak ada kat atas dunia. Kita tidak ada amalan. Sebab tu Malik bin Marwan membacakan ayat ini supaya apa? Orang-orang yang dengar mengambil ingatan. Ni aku dah nak jalan ni, kamu yang masih hidup lagi ingat.
bahawa kamu datang dulu sendiri, kembali macam aku ni nak balik ni sendiri ni, anak-anak tak akan ikut. Maka tepatlah seperti mana kata-kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itba'ul mayyit salasa, irji'u isnani wa yabqa wahid. Maknanya apabila orang mati, mengikut dia tu 3 perkara. 2 perkara meninggalkan dia, 1 perkara mengikut dia. Meninggalkan dia apa? Besok wa ahluhu wa maluhu, harta akan meninggalkan dia. Pangkat macam mana besar sekalipun, duit macam mana banyak sekalipun, dia akan tinggalkan. Yang dia bawa tu je lah. Kalau lebihnya pun sunnahnya 3 helai je, 3 helai balutannya, kan? Itu pun lebih, tak boleh lebih tu. Sunnahnya 3 helai je, kan? Rasulullah tak pakai serban, tak ada baju, tak ada, 3 helai, kan? Tanpa ada kapah-kapah dalam. Sekarang ni ada kapah, tak apa. 3 helai je tuan-tuan. Mana perginya harta yang berjuta-juta, kan? Boleh selimut dengan selimut toto? Tak boleh. Boleh bawa bantal, boleh bawa tilam dalam kubur? Tak boleh. Besok tuan-tuan dalam kubur, orang kepalkan tanah tu, itulah jadi alas kita. Dalam liang lahat tu lah alas kita tu. Sekepal maknanya sebuku tanah dialaskan kat kepala, kan? Maka dia sendal dengan 3 lagi kepalan dekat belakang supaya jangan terbalik. Dia tidur pun melangkup macam ni, tak? Dia sendalkan supaya jangan. Kita hari ni kat atas dunia tidur tuan-tuan, bergolek-golek, jatuh katil lagi, nak jatuh katil lagi. Besok kita tak dan jatuh kerana tanah di belakang telah dikepalkan untuk menyendal bahawa dia tak boleh balik. Tuan-tuan pergi tengok orang mati macam mana, kan? Kemudian dihadang pula dengan loh, loh yang condong, yang kita tak boleh terbalik lagi. Tuan-tuan, sempit tuan-tuan rumah kita dalam kubur. Dalam rumah tu 2,5 kaki, darat dengan 6 kaki, dalamnya 4,5 kaki. Kemudian dicondongkan dengan papan pula, yang kadarnya tuan-tuan, maknanya 100, condong dia begitu, ada? Tuan-tuan bayangkan betapa sempitnya rumah. Hari ni kita hidup di dunia, rumah kita besar, sampai ada ruang yang kita tak boleh masuk, yang kita tak sempat nak masuk. Besok rumah kita itulah. Tapi kalau kita ada amalan, Allah Ta'ala akan meluaskan kubur yang pada penglihatan manusia hanya 2,5 kaki, darab 6 kaki panjang, 4,5 kaki dalam, akan diluaskan sejauh mata memandang. Allahu Akbar. Diterangkan lebih terang daripada cahaya lampu. Orang tak nampak, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka dia kata apa? Dan kamu tinggalkan di belakangmu di dunia apa yang telah kamu kurniakan kepada. Nah, yang kami kurnia, yang Allah Ta'ala kurniakan, semua ditinggalkan. Mana waya baqa wahid, harta tadi dah balik, anak dah meninggalkan, harta telah meninggalkan dia. Waya baqa wahid wa amaluhu, itulah dia yang akan jadi bekal kita dalam kubur. Seorang-seorang tuan-tuan, itulah yang menjadi peneman kita, kan? Kalau kita ada amalan, alhamdulillah, kan? Itulah tuan-tuan, inilah saham-saham kita, kan? Tuan-tuan datang, ini saham untuk tuan-tuan, bukan untuk orang lain, bukan untuk orang lain. Ini saham ni tuan-tuan kutip sendiri, tuan-tuan buat sendiri, hasilnya besok dilihat. Bila tuan-tuan mati, tuan-tuan akan lihat hasil. Nah, jadi tuan-tuan, Abdul Malik bin Marwan membacakan ayat ini, kerana pada waktu itu, itulah perkataan yang boleh keluar daripada mulut dia, nak mengingatkan orang yang hidup. Bagi dia yang baca, dah tak ada apa nilai lagi dah, kan? Dah tak ada apa nilai lagi. Anak-anak semua dah tak ada, dah meninggalkan dia. Besok dia mati, orang tak nak habis.
Kan? Harta dia yang banyak, yang berpeti-peti, habis tak ada, semua orang lain ambil. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, setelah menjawab seperti itu, dia pun terus menghembuskan nafas, meninggal dunia. Jadi inilah kehidupan, perkataan-perkataan orang ni, supaya dia menjadi iktibar, dia menjadi peringatan. Sebab tu bila kita ni maknanya membaca kisah-kisah orang soleh, mudah-mudahan akan turun rahmat kepada kita. Nah, akan turun rahmat. Baca kisah-kisah mana ni kan mengingatkan kita, mendekatkan lagi dengan kehidupan akhirat. Fatimah bin Abdul Malik bin Marwan, isteri Umar bin Abdul Aziz. Ini kisah yang lain pula. Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan, isteri Umar bin Abdul Aziz, telah menceritakan tentang suami. Mana isteri ceritakan bagaimana kisah Umar bin Abdul Aziz saat dia nak mati, saat dia nak meninggal dunia, kan? Maka aku mendengar, kata Fatimah, aku mendengar Umar berdoa, ya Allah, janganlah engkau jadikan kematianku membebankan mereka barang sehari pun. Jangan jadikan mati ni membebankan orang, walau sehari pun jangan jadi beban. Mungkin anak susah dengan tak ada ayah, kan? Mungkin isteri akan hilang tempat penggantungan. Bila dia dah tak jadi Amirul Mukminin, mungkin orang akan keluarkan daripada istana, kan? Orang lain akan rebut ke tahta pula. Dia berdoa begitu, kan? Dan pada hari kematiannya, aku meninggalkannya dan duduk di ruang lain yang hanya terpisah oleh sebuah pintu, kata Fatimah. Waktu dana nazak, maknanya dia di dalam bilik, Umar bin Abdul Aziz ni berada dalam bilik, aku ada di bilik sebelah, mana kat pintu je. Dan dari dalam kamarnya yang berkubah, tiba-tiba aku mendengar ia membaca ayat. Umar bin Abdul Aziz ni membaca ayat Quran, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ard wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerosakan di muka bumi, dan kesudahan, iaitu yang baik, itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ni sebab apa dia baca ayat ni? Kenapa? Sebab Umar Abdul Aziz, dia dah nampak hasil apa yang dia buat ketika mana dia memerintah, waktu dia nak meninggal dunia. Allah Ta'ala dah nampak, kan? Sebab kita kalau baca riwayat hidup Umar Abdul Aziz ini, dia seperti mana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, seorang yang cukup amanah. Sebab dia amanah. Zaman dia, tuan-tuan, zaman Umar Abdul Aziz, tak jumpa walau seorang pun maknanya orang penerima zakat. Kalau hari ini ada orang terima zakat, besok ada orang nak bayar zakat dekat dia, dia kata aku tak terima zakat dah. Hari ni aku dah jadi kaya, kalau kau bagi semana aku terima. Wah, tuan-tuan, Masya Allah. Dengan sebab itu pada zaman dia memerintah, harta Baitul Mal ni melambak-lambak. Sebab apa? Orang kaya ramai, tak ada peminta sedekah. Hari ni dia jadi peminta sedekah, besok dia kaya, dia keluar zakat pula. Tak ada orang miskin. Tak jumpa orang miskin pada zaman ni. Kerana apa? Kerana pemerintahan pada waktu itu dipegang oleh Umar Abdul Aziz. Dia orang yang cukup amanah dengan pemerintahan, orang yang cukup amanah dalam mengurus harta benda kerajaan, sehingga pada waktu itu tak ada rasuah, tak boleh nak bagi rasuah, tak ada ruang nak bagi rasuah pada pemerintah, tak ada, kan? Kenapa? Kerana orang hidup pada waktu itu semua dalam keadaan selesa dan agamanya kuat. Jadi tuan-tuan muslim, sebab tu bila dia nak meninggal dunia,
dia dah nampak bagaimana layanan Allah Ta'ala menerusi malaikat-malaikat yang diutus kepada dia. Yang waktu nak cabut nyawa, dia dah tengok layanan-layanan. Sebab tu kita dah baca dah sebelum ni kan, orang bila dia nazar, kalau sekiranya dia ni orang yang baik-baik, maka bagaimana malaikat yang datang dengan rupa parah macam mana, kita dah baca dah sebelum. Maka inilah yang dia nampak. Sebab tuan-tuan, orang dalam sakratul maut, dia melihat apa yang tak dipandang oleh orang yang hidup. Orang kita ni tak nampak, tapi orang dalam sakratul maut ni Allah tak ada nampak kan benda, kan? Dah nampak kan syurga, nampak kan kalau dia ahli syurga, nampak dah, kan? Kalau dia ahli neraka, nampak kan, bawa mai tunjuk neraka. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, begini, ini ayat yang didengar oleh isteri dia Fatimah saat Umar bin Abdul Aziz ini dalam sakratul maut. Kemudian keadaan menjadi hening, jadi sunyi. Aku tidak mendengar lagi suara gerakan maupun kata-kata ataupun yang diucapkannya. Isteri ni aku dah tak dengar dah. Lepas dia baca ayat Quran tu, aku dah tak dengar dah. Aku lalu berkata kepada seorang pelayannya, cuba kamu lihat apa beliau sedang tidur. Cuba kau pergi tengok ni suami aku ni dah tak berbunyi lagi ni. Apa hal dia? Adakah dia tengah tidur? Maka apabila pelayan dia melihat, memeriksa kamar dan terus menjerit sehingga membuat aku tersentak, ternyata maknanya ia sudah hampir wafat, maknanya dalam keadaan nazak yang nak membawa kepada kematian. Pada saat itu seorang temannya berkata, sempat lagi orang minta wasiat tu, kan? Saat-saat dia dalam sakratul maut tu, ada lagi orang minta wasiat. Wahai Amirul Mukminin, kan, wasiatlah kepada kami. Ia menjawab, aku peringatkan kalian dengan kematian, kerana mahu tidak mahu kalian pasti akan mengalaminya. Jadi tuan-tuan, ingat mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingat mati tidak kurang daripada 70 kali sehari. Mengingat mati je. Orang kerana mengingat mati ni, zikrul maut, mana kita mengingat mati ni tuan-tuan, dia akan memotong kelazatan, memotong kelazatan hidup. Kita jadi seronok, bila nak buat satu-satu kita kena beringat. Kita beringat ni kalau mati macam mana. Hari ni kita masih lagi jauh daripada masjid, masih lagi jauh daripada majlis-majlis ilmu. Umur makin meningkat, umur makin meningkat. Kita kena ingat, anak-anak semakin membesar, melihat bagaimana perwatakan dan perjalanan hidup kita, kan? Anak-anak tengok kita, dia tengok ayah, tengok mayang maghrib ada kat rumah, mayang isyak ada kat rumah. Anak-anak tengok, menonton kita. Dia nak jadi contoh, dia nak tengok contoh. Anak-anak tengok mak keluar rumah pakai t-shirt aja, kan? Tudung pun tak pakai. Umur dah macam tu, umur dah 40, 50, pakai seluar ketat-ketat lagi, pergi jogging. Yang ikut belakang Pak Imam, yang ikut belakang pengurusi, ikut belakang. Maka seluar ketat-ketat lagi. Anak menonton, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Anak tengok je, macam mana ni. Sebab tu tuan-tuan, kita kena ambil ingatan. Sebab tu dalam usia-usia kita ni, pakaian kita kena sesuai dengan usia, kan? Dah kena sesuai dengan usia. Dah kena lazim-lazim pakai lekatkan kopiah. Tak pakai serban pun tak apa, kan? Lazim-lazim lekat kalau songkok, supaya ingat juga tu, kan? Bila pegang ni rasa dah masuk waktu semayang belum lagi, pergi semayang, tuan-tuan. Bak lazim-lazim mengalah.
Lazim-lazim kalau pakai kain pelekat. Nah, bila kita pakai kain pelekat ni, kita kena ingat, besok kita akan pakai kain yang tidak berjahit. Kena ingat tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita kena ingat, mau tak mau, mati itu pasti kamu akan alami. Betapa lama pun kau hidup, pasti akan datang. Sebab tu tuan-tuan, kan? Hari ini kita tiap-tiap waktu kita akan buka kita punya handphone, melihat WhatsApp. Maka ambillah ruang satu hari 1-2 minit, cubalah buka Quran pula. Ambil 1-2 minit tuan-tuan, buka Quran. Tak boleh nak baca 30 juzuk, kau buka juzuk amma, baca qul huwallah, qul a'udzubillahi, bukalah Quran. Sampai pada satu saat besok, Quran itu akan dibacakan kepada kita. Kita hidup dekat atas dunia, kita tak pernah baca, satu saat orang akan bacakan dekat kita. Waktu tu kita dengar dalam keadaan kita tak boleh nak jawab, Allah ruginya, kenapalah aku hidup kat dunia tak pernah baca Quran. Tuan-tuan muslimin, Quran tak dapat memberi syafaat kepada kita tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu kita kena ingat, sebab tu baca kitab ni bukan saja-saja nak baca. Sebab kita hari ni dalam perjalanan ke arah itu. Kita dalam perjalanan tuan-tuan. Semua yang ada ni tengah dalam perjalanan nak menuju ke arah itu. Cuma bagaimana persiapan ni yang dilakukan seorang ni, kita tak tahu bagaimana. Masing-masing punya cara lah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebuah riwayat menyebutkan, ada satu riwayat ketika mana Khalifah Umar bin Abdul Aziz sudah semakin kritikal, dipanggillahnya seorang tabib. Waktu dia nak nazak ni, maka dia punya khadam-khadam dia panggil tabib. Tabib ni doktor lah. Setelah dipeksanya khalifah, ia pun berkata, aku yakin orang ini telah diracun. Dia sebab dia ni nampak macam nazak sangat ni sebab racun, kesan daripada racun. Tetapi aku tidak boleh menyelamatkannya dari kematian. Mati tak boleh nak diselamatkan. Walaupun dengan sebab racun tadi, tapi bila nak saat mati, tak boleh, tak ada obat lah. Mati tetap mati. Kata tabib ni lah. Tiba-tiba khalifah mengangkat wajahnya dan berkata, bukankah kamu juga tidak sanggup melindungi orang yang tidak terkena racun sekalipun daripada kematian? Mati ni tuan-tuan, orang kena racun ke tak kena racun ke, saat nak mati tak ada siapa pun boleh selamatkan. Kalau hari ni tuan-tuan, kalau dah makna saat nak mati ada orang boleh selamatkan, bagi injek je hidup balik. Oi tuan-tuan, senang tuan-tuan. Katakan hari ni Pak Latif sakit dan nak nazak, contoh, bukan betul, mudah-mudahan panjang umur dalam taat insya-Allah. Panggil doktor, doktor injek, segar balik, pergi jogging lepas tu. Pergi jogging tu. Kalau mati boleh begitu tuan-tuan, Allahu Akbar. Nah, saya manusia ni boleh tangguh-tangguh macam benda buat. Tapi mati ni tak bagi signal tuan-tuan. Mati tak memberi signal. Kan? Ada seorang ulama di Mesir, ada seorang syekh di Mesir, semayang subuh, tengah baca Quran, meninggal dunia dalam semayang. Habis je dia baca surah dia baca tadi, dia sujud, dia rokok je, terus jatuh, meninggal dunia. Tak ada siapa yang boleh tahu tuan-tuan. Mati ni, kalau mati macam tu, alhamdulillah. Kan? Ini mati tengah karaoke. Bagaimana? Nah, mati waktu tengah tengok handphone tu, gambar-gambar yang tak elok kita tengok, mati kita waktu tu. Bagaimana tuan-tuan? Macam mana? Kalau mati tengah baca Quran, tengah mengaji macam ni, kerana orang-orang itu akan mati mengikut bagaimana kehidupan dia. Kalau dia hidupnya suka main golf, mati kat macam tu.
Macam tu dia. Oh, ini yang paling kita risau, tuan-tuan. Kita takut yang tu. Sebab tu kita kena hidup ni dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Kan? Kena perbuatan-perbuatan yang baik. Berubah. Kan? Jadi ini kita kena. Maka kata Umar Abdul Aziz, kalau sekiranya mati ni boleh ditanggung, kan? Nak mati ni kena sakit ke tak kena sakit? Betapa ramai orang yang kena sakit tak mati, orang tak kena sakit mati. Ada satu kes, tuan-tuan, dia ziarah orang ni sakit, kan? Sakit dan nazak. Yang sakit tu, yang dan nazak tu tahan lagi 2 bulan, dia 2 minggu dia pula mati. Allah, ini yang kita kata perkara kematian ini, tuan-tuan. Sakit bukan asbab jadi kematian. Benar? Orang tak sakit pun mati, kan? Orang tak sakit mati. Jadi kita kalau fikirkan, aku dah tua besok baru mati, kita bimbang, kita tak sampai tua kita mati. Maka si tabib bertanya, apakah engkau merasakannya wahai Amirul Mukminin? Merasakan maknanya racun tu ada dalam tubuh badan? Khalifah menjawab, ya, aku mengetahui setelah racun itu masuk dalam perut aku rasa ada racun, kan? Tapi mati ni tak boleh. Bukan dengan itu ada asbab je, tapi bila nak mati, mati je. Kalau begitu engkau harus diubati, kata tabib. Wahai Amirul Mukminin, ketika aku khawatir, kerana aku khawatir nyawa engkau tidak dapat ditolong lagi, kata tabib. Aku kena usahakan supaya nyawa engkau boleh selamat. Maka jawab khalifah, dia kata, tuanku itu sangat baik. Allah Ta'ala ni sifatnya latif, kan? Maha lemah lembut. Sebab tu kita, tuan-tuan, kalau nak dapatkan kelembutan, nak dapatkan pemberian Allah, nak dapatkan kasih sayang Allah, Allah Ta'ala supaya kita ni hati kita mudah lembut, tiap-tiap hari jangan lupa berzikir Ya Latif 125 kali. Jangan lebih, jangan kurang. Setiap hari amalkan Ya Latif 125 kali, jangan terlebih. Sebab ni ada amalan dia. Baca Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, kan? Kerah macam mana pun kita besok, kan? Allah Ta'ala akan nampak, kan? Bila sentuh. Hari ni kita dengar orang sebut mati tak pernah mengalir air mata. Kita baca Quran tak pernah nak rasa menangis. Dengan berkat kita sebut Asma'ullah, kita seru dia Ya Latif, Ya Latif, nanti Allah Ta'ala akan bagi perasaan lemah lembut dalam hati kita. Hari ni kita kasar dengan anak kita, dengan isteri kita kasar. Kita amal Ya Latif, mudah-mudahan besok jadi lembut anak-anak kita. Kita akan jadi lemah lembut dengan anak-anak. Amal, tuan-tuan. Hari ni kalau siapa-siapa dirasakan diri kasar, dia kasar, mudah marah, tak boleh nak kawal perasaan, bengkeng orang kata tak, amalkan Ya Latif, kan? Jangan buat hari ni tak hari ni, kan? Dia mengambil masa. Buat memang ikhlas kerana Allah, tuan-tuan. Apa cara pun, tuan-tuan, tiap-tiap hari. Yang baiknya lepas subuh lah, kan? Tapi tiap-tiap hari, tak ada boleh lepas subuh bila-bila tuan-tuan baca, tapi 125 kali baca, kan? Amal lah, mudah-mudahan, kan? Dan Allah Ta'ala akan bagi. Hari tu kita akan rasa, bila susah nak ibadat, Allah Ta'ala akan rasa lembutkan. Keras hati kita ni, Allah Ta'ala akan lembutkan untuk rasa ibadat, rasa nak terima baik, buat baik dan sebagainya. Hari ni nak sedekah, kalau sedekah ni duit kita habis, kompor banyak-banyak. Amal Ya Latif, besok tergerak hati kita. Orang datang, tuan-tuan, minta sedekah dengan kita marah. Tapi oleh sebab kita amal Ya Latif, kita bagi juga. Kita marah kat dia, apa ni sihat-sihat datang, tapi bagi. Dia lain lah. Ada orang dia marah, dia tak bagi. Kita marah, ni apa badan sihat-sihat ni, kan?
Aku ni tak berapa percaya, tapi bagi kau. Dia kesan Ya Latif kau. Kesan beramal Ya Latif. Tuan-tuan amal dulu, tuan-tuan nak rasa kesannya, tuan-tuan amal. Tuan-tuan tengok, insya-Allah. Kan? Ni ijazah kepada tuan-tuan nak beramal Ya Latif, insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kerana Ya Latif ni tuan-tuan, amalan ini diamalkan oleh seorang syekh di Azhar, Syekh Ali Jum'ah. Ini seorang ulama, dia hafal hadis kan. Syekh Jum'ah ni dia hafal hadis, banyak hadis dia. Dia orang engineer. Dia belajar, dia engineer. Tapi Quran 30 juzuk, semua kitab-kitab Imam Syafi'i, kitab-kitab fiqh tu dia hafal semua dalam kepala. Dia dah berhenti dah daripada Syekhul Azhar. Orangnya hebat dan hebat. Kalau sebut kat Mesir ni Syekh Ali Jum'ah, orangnya hebat. Masih ada lagi. Dan dia juga pun mengamalkan zikir Ya Latif. Dia telah memberikan, maknanya ijazah waktu dia pergi kuliah. Kan? Okay. Maka disebut apa? Khalifah menjawab, Tuanku itu sangat lebat, sangat baik. Demi Allah, seandainya aku tahu bahawa ubat penyembuhku ada pada daun telingaku. Maka kata Umar Abdul Aziz, kalaulah aku tahu ni dekat telinga ni ada ubat, kan? Dia kata apa? Aku tidak akan mengangkat tanganku untuk mengambilnya. Sebab apa? Sebab Ya Allah izinkan Umar untuk lebih memilih bertemunya. Sebab dia dah nampak, aku dah tak nak hidup lagi dah. Aku memilih jalan untuk bertemu dengan Allah. Lagi cepat, lagi bagus. Sebab Allah Ta'ala dah menampakkan hasil kebaikan di atas dunia, hasil amalan di kat dunia. Waktu dia nak dalam nazak, Allah Ta'ala dah nampakkan. Sebab tu dia jadi rindu nak temu dengan Allah. Kalau orang ada tawarkan obat boleh baik, maka dia kata aku tak nak, aku nak bertemu dengan Allah. Tuan-tuan, ini orang makam ni lain tuan-tuan. Kita ni kalau kata nak mati, kau jangan sebut selisih malaikat 44. Kan? Kita kata selisih malaikat. Makna apa? Bukan kita menafikan mati, sebab kita tak bersedia lagi. Nah, orang kata engkau ni baik-baik ni, mati engkau mulut engkau tak ada insurans langsung. Marah kita tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mati ni tengah sedap makan masak asam, kau tercekik mati habis potong steam orang kata. Waktu tu masak asam yang macam sedap pun, aku dah rasa masak asam ni dah tawar lah bila kau sebut mati. Kan? Jadi tuan-tuan, dia memotong kelazatan. Lazat tadi dia potong terus. Kan? Tengah ketawa-ketawa, contoh duduk dengan balatik, tengah ketawa-ketawa isap rokok. Wah, berkepul-kepul, siap buat love kali dia punya asam. Ni kalau mati macam mana? Potong steam terus. Kan? Rokok tu yang sedap pun rasa tawar. Tuan-tuan, ini kesan daripada ingat mati. Ini yang dialami oleh Umar Abdul Aziz waktu orang tanya macam mana keadaannya. Dia kata, kalau ada obat dah yang boleh menyembuhkan, aku lebih suka bertemu dengan Allah. Beberapa hari kemudian Umar bin Abdul Aziz pun meninggal dunia. Diriwayatkan bahawa menjelang kematiannya, diriwayatkan, kan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menangis. Seseorang bertanya, kenapa engkau menangis wahai Umar Amir Mukminin? Bergembiralah kerana engkau telah banyak berjasa menghidupkan kembali sunnah-sunnah Rasulullah. Zaman dia sunnah hidup, kerana dia ni orang yang cukup menyayangi sunnah hidup. Kan? Sunnah-sunnah Rasulullah memang hidup waktu dia memerintah, walaupun dia memerintah tak lama. Kan? Zaman keadilan tu yang sebelum-sebelumnya Amir Mukminin tu tak dapat nak hidup, kan? Banyak kronisma berlaku, harta-harta banyak pergi pada kerajaan, pergi kepada, maknanya
orang-orang tertentu, maka pada zaman Umar Abdul Aziz harta dikembalikan kepada orang yang berhak, kan? Maknanya jasanya banyak, jasanya cukup banyak. Orang kata kenapa menangis, kau punya jasa banyak. Khalifah menangis. Bila dia menangis, dia berkata, bukankah nanti aku akan dihadapkan depan Allah dan kemudian dipertanggungjawab ke atas kekuasaan yang aku pegang terhadap hamba-hambanya. Allah, dia takut juga tuan-tuan. Walaupun dia tu dah seadil-adil manusia dah, pada zaman pemerintahan dia pun masa-masa rasa juga bimbang, rasa takut juga bila berhadapan dengan persoalan mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni kita macam mana tuan-tuan? Kita macam mana? Kalau kita jadi pemimpin, kita tak adil dengan orang bawahan kita, macam mana? Kan? Bukan nak adil dengan orang ramai, dengan AJK pun kita tak adil dengan AJK yang ada 15 orang. Nah, kita dah tak adil. Macam mana nak jawab depan Allah? Belum lagi makmum-makmum ni. Macam mana? Macam mana kita nak jawab depan Allah? Tuan-tuan, banyak soalan. Besok satu AJK dakwa kita pun kita tak boleh jawab, kan? Sebab tu Rasulullah kata, jangan kau berikan jawatan kepada orang yang meminta. Sebab tu jangan minta jawatan, kan? Jangan minta jawatan. Kalau dia beri, ambil. Minta jangan. Kalau orang yang meminta jawatan ni, dia tidak akan amanah dengan jawatan, kan? Itu dia punya prinsip dia. Sebab tu kita bimbang, kan? Kita terus sikit lagi. Demi Allah, sekalipun aku sudah berlaku adil. Dia tahu sebab memang dia adil, maka dia berkata tu bukan kerana nak riak, kerana memang dia beradil terhadap manusia. Aku masih tetap khawatir bahawa aku tidak akan mampu mengemukakan hujah di depan Allah kecuali sudah diberitahunya. Kecuali besok Allah Ta'ala dah tahu, wahai Umar bin Abdul Aziz, engkau masuk syurga, barulah rasa lapang. Selagi mana di depan mahkamah Allah, belum tentu lagi. Belum melalui sirat lagi, belum tentu lagi ni berjaya tak berjaya. Belum dapat suratan amal, belum tentu lagi. Lalu bagaimana jika aku telah melakukan banyak kesalahan? Orang ni tuan-tuan, sebab tu dia ada rasa bimbang, kan? Dia ada rasa bimbang. Maka air matanya berlinang dan tidak lama kemudian ia pun meninggal dunia. Semoga Allah Ta'ala merahmatinya, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan masuk kepada bagaimana riwayat cerita Harun Ar-Rashid, salah seorang daripada pemerintah Abbasiyah yang terkenal, kan? Dia punya makam dia ni besar, meninggalkan maknanya tahta kerajaan semata-mata nak menjadi maknanya sultan ulama. Ni Harun bin Ar-Rashid. Jadi insya-Allah nanti kita akan lihat apa kata-kata dia saat dia nak mati, kan? Mudah-mudahan kita bila mendengar ni, kita akan mengambil perubahan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah bagi taufik dan hidayah kepada kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazallah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita tutup tuan-tuan, nak bagikan satu amalan untuk tuan-tuan. Amalan istighfar. Ya. Istighfar ni pendek aja, tapi amalannya dia punya pahalanya besar. Barang siapa yang menyebutnya sekali, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, dia punya pahala je sebilang-bilang orang Islam yang ada dalam dunia. Allah. Tak kira yang mati atau yang hidup. Kan sekali je tuan-tuan sebut. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Nah, pendek je. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Tuan-tuan nak baca siang, baiknya lepas subuh lah. Baca lepas subuh, malam baca ataupun sebelum tidur baca. Kerana fadilatnya yang cukup besar, pahalanya yang cukup besar. Besok waktu dia meninggal dunia, Allah akan nampakkan dia punya pahala. Kan? Pendek je, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Kalau nak sambung, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat.